sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu ajar kursi mah boleh insya-Allah. Kalau kawan ibu saya jadikan ibu admin, ibu admin nanti insya-Allah ya. Okey, Ibu Marusah, Ibu Kalsum, Ibu Zabidah, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah taala. Kita sambung pengajian kita pada malam ni iaitu tafsir harfiah surah Yasin. Pada malam ni kita sambung ayat yang ke-15 Ibu ayah ya. Sambung ayat yang ke-15. Ibu ayah dah buka dah ya surah Yasin ayat 15 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ibu saya mute ibu ya. Kalau ada ibu yang belum mute saya mute. Okey, bismillah. Kita mulai ibu ayah surah Yasin ayat yang ke-15. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Shadaqallahul azim. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka, siapa mereka ni? Mereka sekarang ni kita cerita pasal apa? Daripada kita ambil balik daripada ayat yang ke-13. Terjemah daripada ayat 13 ibu. Wadrim, dan buatlah oleh kamu wahai Muhammad lahum kepada mereka. Ini saya laju sajalah pasal kita dah bincang dulu. Masalan, sebuah perumpamaan ashabal qaryah, iaitu penduduk sebuah kampung, sebuah desa. Karyah lah, sebuah karyah. Karyah ni kita boleh kata kampung, boleh kata desa, boleh kata sebuah tempat. Apa yang berlaku is ketika mana Ja'a telah datang kepadanya, kepada kampung tadi, al-mursalun, para rasul. Apa yang berlaku? Ayat 14. Iz arsalna ilaihi musnaini, is ketika mana arsalna, kami telah mengutuskan, ilaihim, kepada mereka, isnaini, dua orang rasul. Isnaini maksudnya dua orang rasul. Fakazzabuhuma, maka mereka semua mendustakan dua orang rasul tadi. Fa'azzazna, maka kami telah perkuatkan. Fa'azzazna, kami telah perkuatkan. Bisalisin, dengan rasul yang ketiga. Asalnya dua orang rasul. Fa'azzazna, kami telah perkuatkan. Bisalis, dengan yang ketiga. Faqalu, maka mereka semua berkata, Inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kamu semua, mursalun, adalah para rasul. Jadi ibu ya, apa kata tiga orang rasul tadi? Qalu, mereka berkata, Inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kamu semua, wahai penduduk Antakiyah, mursalun. Mursalun adalah rasul-rasul yang diutuskan. Kemudian ibu ayat yang ke-15, qalu juga. Qalu, mereka berkata. Tadi ayat 14 dah ada faqalu dah, maka mereka berkata. Ayat 15 mula dengan qalu juga. Jadi sama-sama qalu. Ibu ayah, dalam qalu ada dhamir apa ibu? Dalam perkataan qalu ada dhamir apa tu? Dalam dia. Kalau qala ada dhamir huwa. Kalau qala ada huma. Kalau qalu apa dhamirnya? Hum ibu, betul. Hum ni untuk seorang ke dua orang ke ramai? Untuk ramai ibu, untuk ramai ya. Maka faqalu, mereka kata. Siapa mereka yang ramai ni kata ni siapa? Adakah para rasul? Tidak, ayat 15 mereka berkata, mereka juga, tapi mereka di sini adalah para penduduk Antakiyah. Betul ibu, ashabul qaryah. Ya, penduduk kampung tadi. Kampung tu namanya Antakiyah. Ya. Qalu, mereka kata, boleh terjemah mereka jawab, boleh terjemah mereka kata, ataupun mereka membantah. Tengok pada kesesuaian konteks lah ibu ya. Ma antum illa. Ma antum illa basyarun. Ibu ayah,
Kalau kita kata, kita ambil antum dengan basyar. Kita kata antum basyarun. Antum kalian semua adalah basyarun. Apa dia? Basyar, manusia biasa. Antum basyarun, kamu semua adalah manusia biasa. Okey, contoh ibu ayah kalau saya kata, beza tak saya kata? Kamu adalah isteri saya. Mana lagi kuat maknanya? Kamu adalah isteri saya. Satu lagi, tiada lain. Kamu ni tidak lain melainkan isteri saya. Mana lagi kuat? Yang pertama ke yang kedua? Saya ulang, kamu adalah isteri saya. Satu lagi saya kata, tiadalah kamu ini melainkan isteri saya. Yang kedua ibu, yang kedua lagi kuat. Yang kedua lagi, maksudnya dia menafikan tak ada isteri. Saya tak ada isteri, melainkan kamu. Saya tak ada isteri, melainkan kamu. Nampak tak? Maksudnya seorang je isteri dia. Tapi kalau dia kata, kamu isteri saya. Kamu isteri saya. Tapi tak mustahil orang lain pun isteri saya juga. Dia pun isteri saya juga. Kan? Tapi kalau dia kata, tiadalah, tidak ada isteri saya, melainkan kamu. Jadi, yang kedua lagi kuat. Okay, di sini boy ya. Okay. Mereka nak kata apa? Kalau dia orang kata, antum basyarun, kamu semua ni manusia biasa je. Pada nak Tokiyah kata pada 3 orang Rasul, kamu semua ni, wahai 3 orang yang mengaku Rasul, kamu semua ni orang biasa saja. Macam kami juga. Tapi untuk menguatkan ayat tu, maka didatangkan nafi dan isbat. Ma tu nafi, illa tu isbat. Isbat tu untuk mengukuhkan ayat tu, kataan tu. Jadi, ma antum illa basyarun, tidaklah kamu melainkan hanya manusia biasa. Ada hanya. Cuba ibu ayah tengok terjemah ibu ayah, ada tak perkataan hanya? Ada tak perkataan hanya pada ma antum illa basyarun? Ada tak perkataan hanya? Ada ibu ya? Ada hanya kan? Okey. Jadi apa tujuan datang nafi dan isbat? Nafi dan isbat tu tujuannya untuk memberitahu itu saja. Macam kita kata, ilahun Allah. Ilah Allah. Tuhan itu adalah Allah. Okay? Ilah Allah. Tuhan Allah. Tapi kalau kita kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, boleh tak ada syirik dengan apa yang lain? Okey, macam ni Bu Ayah ya. Bila kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Maknanya boleh ke kata ada Tuhan lain? Pasal apa? Pasal orang-orang zaman dahulu, mereka kata Allah Ta'ala juga. Surah Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم, demi sesungguhnya sekiranya kamu bertanya pada orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, nescaya pasti dan pasti mereka akan kata Allah. Tapi kenapa mereka mensyirikkan Allah? Kerana mereka kata Allah Ta'ala Tuhan. Tapi mereka tak kata La ilaha illallah. Mereka kata Allah Ta'ala Tuhan. Tapi mereka tak menafi dan isbat. Beza dengan kita kata La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Ibu yang nampak tak tujuan ada nafi dan isbat? Siapa faham tujuan nafi dan isbat? Macam saya bagi contoh tadi. Kamu isteri saya. Selalu saya kata, saya tak ada isteri melainkan kamu. Maksudnya bila ada nafi dan isbat, dia lebih kuat maknanya. Ada makna hanya kat situ. Boleh buat semua? Okey, Alhamdulillah. Ni ibu catat. Kaedah begitu kita panggil kaedah hasar. Hasar. Hasar ni maksudnya terbatas itu saja. Itu hasar kita panggil. Kalau nafi dan isbat dipanggil, faedah dia hasar. Hanya saja itu saja. Jadi, mereka nak kata, kamu 3 orang yang mengaku Rasul ni, kamu ni tak melainkan, kamu ni tidaklah melainkan orang biasa macam kami je. Tak payahlah duk mengaku Rasul. Ibu ayah tak sama ibu ayah ya. Kalau zaman tu mengaku Rasul, memang Rasul. Kalau zaman-zaman sebelum Nabi, kalau mengaku Rasul, ada mukjizat pula tu, mereka memang Rasul. Tapi kalau lepas Nabi mengaku Rasul, bukan Rasul. Ada Rasul, ada seorang Rasul Melayu. Siapa nama dia? Rasul Melayu tu, siapa tahu? Siapa nama Rasul Melayu tu? Ajaran apa tu, ibu? Kena cakna sikit di semasa. Dulu pernah ni lah, letak jawatan.
Lepas tu jadi balik Rasul Melayu. Siapa tu? Ajaran apa ibu? Ka apa tu? Jangan sebut Kamil pula ya. Kaha, betul. Ajaran Kaha ibu, betul lah tu. Ajaran Kaha. Dia letak jawatan ibu. Saya ingat tadi dia letak jawatan. Dia letak jawatan, dia kata, pada tarikh ini saya Kaha bin Nasisyan meletakkan jawatan sebagai Rasul kepada orang Melayu. Ya Allah. Belakang zoo, yalah kot. Yalah kot rasanya, belakang zoo. Ajaran Kaha. Jadi ibu, tarikh dia bila 12 hari bulan 7 tahun tak ingat. Kenapa saya ingat tarikh? Pasal tu birthday saya. Dia ke birthday saya, dia ni mengaku letak jawatan pula kan sebagai Rasul. Jadi ibu ayah, kalau mengaku Rasul selepas daripada Nabi SAW itu bukan Rasul. Itu adalah penipu. Kecuali kalau Nabi Isa turun nanti pun, Nabi Isa turun bukan sebagai Rasul pada kita. Nabi Isa turun sebagai umat Nabi SAW. Tetapi darjat kenabian baginda masih ada, masih maksum dan sebagainya. Tapi dia akan turun sebagai pembimbing kita, pemimpin kita. Bukan sebagai Rasul pada kita. Nabi Isa AS pun akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Boleh buaya insyaAllah ya. Okay. Misluna, mislu apa mislu? Seperti kami. Biu bashar, manusia biasa. Misluna, seperti kami. Gitu. Kami siapa kami? Kamilah manusia. Itu ya. Wama anzalar rahman. Wama dan tidaklah anzala. Nak tanya ibu ya. Kalimah anzala ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Kalimah anzala fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ya? Kalimah anzala madhi, betul ibu. Ibu-ibu yang dah belajar pada saya mustawa 1, surah peringkat pertama, surah Al-Miftahi peringkat pertama. Maka Azliza bukan mardi, madhi. Madhi. Jadi ibu ya, ada belajar bab if'al kan? Bab if'al. Okey, bab if'al adalah pelajaran yang ke-15, bab if'al. Jadi anzala di sini adalah bab if'al. Anzala berapa huruf? 4 huruf. Bila fi'il madhi mula, bila fi'il madhi 4 huruf, maka fi'il mudhari' mula baris depan. Anzala yunzilu. Anzala yunzilu, masdarnya inzalan. Siapa yang dah belajar dengan saya, surah peringkat pertama, dia faham dah apa yang saya masukkan. Kalau tak faham, dah join surah peringkat pertama, sampai intik yang ketujuh, dah habis intik ketujuh, dah nak habis dah intik ketujuh. Kalau ibu-ibu sampai intik ketujuh tapi tak dengar lagi syarah pelajaran ke-15, tolong dengar dan catat. Siapa yang dah lama saya bagi tapi tak dengar, kemudian audio tu dah tak boleh nak download, saya minta maaf. Tak dapat dia nak nolong ni. Okey, buaya insya-Allah. Jadi anzalar wama dan tidaklah anzalar rahman. Ibu ayah anzala menurunkan. Siapa yang menurunkan ibu? Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu kan nama Allah kan? Ar-Rahman tu kan nama Allah. Tu nak kata mereka pun sebut Allah Ta'ala tu Ar-Rahman. Allah Ta'ala tu mereka panggil Allah. Tapi masalahnya mereka mensyirikkan Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka menduakan Allah, menigakan Allah. Bahkan dekat keliling Kaabah tu ada 360 berhala. Mereka men-360kan Allah Ta'ala. Dan itulah banyak sekutu-sekutu yang mereka buat. Yang kelakonnya tuan-tuan, tuan-tuan pula. Kelakonnya ibu-ibu ayah-ayah, ada ketika mana mereka zaman jahiliah dulu, mereka buat berhala itu guna kurma. Kurma-kurma kering tu mereka tempel-tempelkan. Basah tu mereka tempel jadi kering. Sampai jadi bentuk berhala. Kemudian ketika mana mereka dah masuk Islam, ataupun mereka dah masuk Islam, mereka teringat kisah-kisah dulu yang mana masa mereka menyembah berhala tu, ketika datang musim kemarau tak ada makanan, maka mereka terpaksa makan Tuhan mereka berhala tu. Ambil sikit tangan, ambil sikit dekat bahagian kaki, minta maaf ya Tuhan, saya makan awak ni. Lelah habis Tuhan dia kena makan. Tak boleh nak tolong diri sendiri pun tak boleh nak tolong Tuhan-Tuhan berhala dia orang tu. Yang dibuat daripada kurma lemah ni. Jadi buayah mereka pun panggil Ar-Rahman juga. Wa ma anzala matu ma nafiyah. Dan tidaklah anzala menurunkan Ar-Rahman. Jadi buayah kita ada belajar dalam bahasa Arab, fi'il mesti ada fa'il. Fi'il mesti ada fa'il. Jadi anzala tadi fi'il madhi, Ar-Rahman adalah fa'il dia. Apa dia fa'il? Pelaku kepada perbuatan tersebut.
Apa perbuatannya ibu ayah? Perbuatannya adalah tidak menurunkan. Siapa yang tidak menurunkan? Ar-Rahmanu. Allah Ta'ala yang Ar-Rahman itu tidak menurunkan. Siapa kata ni? Orang-orang kafir tadi kata, wa ma anzalar rahmanu, dan tidaklah menurunkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Rahman itu, Maha Pemurah itu. Allah Ta'ala itu tak ada turunkan min syai'in, daripada sesuatu apapun. Ibu ayah, syai'in ada tanwin kan? Bila ada tanwin biasanya memberi makna umum. Nakirah, umum. Syai'in sesuatu apapun. Jadi, wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Dan tidaklah menurunkan oleh Allah Ta'ala yang Rahman itu daripada sesuatu apapun. In antum illa takzibun. Okay, ibu tengok di sini. Nampak tak tadi? Tadi mereka gunakan nafi isbat, guna ma dengan illa. Nampak tak tadi? Ma antum illa basyarun. Itu nafi dan isbat. Di hujung ayat ni, ada juga nafi dan isbat. Iaitu nafi dengan huruf in. In. Ibu ayah, biasa kalau ibu ayah jumpa in ini, apa maknanya? Biasanya kalau ibu ayah jumpa in, apa maksudnya ibu ayah? Biasanya lah kalau ibu ayah jumpa perkataan in, apa maknanya? Jika kan ibu kan, jika ibu Salamah bukan tidaklah tu ibu Salamah tengok terjemah tu. Saya kata biasanya, bukan tengok terjemah tadi. Biasanya terjemahnya jika ibu Salamah ya. Jika. Ibu Salamah terjemah tidaklah itu adalah terjemah yang dalam buku. Dalam terjemah Quran tadi. Asal in maknanya jika. Pasal tu bila kita sebut insya-Allah, jika Allah Ta'ala berkehendak. Insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, berlakulah. Itu insya-Allah. In. In ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik dengan sesuatu berita. In, sekiranya ataupun jika. Tapi ibu ayah, kalau kalimah in ni penting dengar ya, ibu ayah. Kalau kalimah in dan selang berapa kalimah selepasnya jumpa illa. Kalimah in dan selang berapa kalimah selepasnya, paling kurang satu kalimah, jumpa kalimah illa, maka in di situ memberi makna tidak. Boleh ibu, ada tak illa sekarang? Ada illa takdzibun, ada illa kan? Maka in itu memberi makna tidak. Biasanya macam itulah. Memberi makna tidak. Jadi in antum, tidaklah kamu semua. Tidaklah kamu semua, itu baru terjemah tidaklah ibu Salamah. Bukan asal maknanya in tidaklah. Tidaklah di sini kerana ada illa. Itu terjemahnya tidaklah sekarang. Boleh ibu ayah ya. In antum, tidaklah kamu semua, illa kecuali takzibun. Takzibun. Okey ibu ayah. Takzibun ini fi'il mudhari'. Saya nak tanya ibu ayah. Ibu ayah, fi'il mudhari' kotak berapa yang mula dengan ta, belakang tambah waw nun? Siapa yang ada buku Mustawa 1, buka Mustawa 1, nota 16. Buka Mustawa 1, nota 16. Mula dengan ta, belakangnya waw nun, kotak keberapa ibu? Siapa yang tak buka pun tapi dah hafal? Betul, ibu kotak 9. Jadi kotak 9 itu untuk apa? Untuk hum ke untuk antum? Kalau hum mereka. Kalau antum kamu semua. Jadi untuk hum ke untuk antum? Kotak 9. Antum ibu. Jadi takzibun mesti ada makna kamu semua. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il kazaba, mudhari'nya yakzibu. Kita ada fi'il kazaba yakzibu. Kazaba yakzibu. Jadi ibu-ibu yang belajar surah Al-Miftahi peringkat pertama, kita ada belajar sulasi mujarrad. Fi'il madhi yang mula 3 huruf dan dia semata-mata 3 huruf. Kazaba 3 huruf. Mujarrad semata-mata. Jadi yang 3 huruf semata-mata ni antara babnya adalah fa'ala yaf'ilu. Kazaba yakzibu. Macam saya kata, siapa yang ikuti pengajian surah peringkat pertama, dia faham. Siapa yang tak ikuti ataupun belum ikuti ataupun sedang ikuti tapi tak habis lagi, mungkin belum faham. Tak apa, dengar dulu ibu ayah ya. Apa terjemah kazaba yakzibu ibu ayah? Apa terjemah kazaba yakzibu? Apa terjemahnya? Dusta, berdusta. Kazaba yakzibu, berdusta. Tapi kalau ibu-ibu ayah, ini bukan contoh ni lah, contoh ni takzibu ni daripada kazaba yakzibu. Tapi kalau kita jumpa daripada kazzaba, zat sabdukan.
kazzaba. Saya tekan kazzaba. Yukazzibu. Dengan sabdu pada zal. Apa jadi maknanya ibu? Kalau kazaba berdusta, tapi kalau kazzaba mendustakan. Sama tak berdusta dengan mendustakan? Tak sama ibu. Contoh ayat. Fir'aun telah berdusta dengan mengatakan dirinya Tuhan. Fir'aun telah berdusta dengan mengatakan dirinya Tuhan. Itu berdusta. Satu lagi. Fir'aun telah mendustakan Nabi Musa bahawa baginda itu Rasul. Fir'aun telah mendustakan Nabi Musa bahawa baginda itu Rasul. Sama tak berdusta dengan mendustakan? Tak sama. Berdusta dia sendiri yang berdusta. Mendustakan, kalau mendustakan maksudnya dia tuduh orang lain menipu. Ibu doakan saya ya. Saya rasa macam apa ni? Macam melayang-layang pula ni. Bergoyang-goyang pula. Rasa macam atas laut. Tiba-tiba rasa macam tu. InsyaAllah okey tu insyaAllah ya. Jadi in antum, in tidaklah antum kalian semua illa kecuali takzibun berdusta. Siapa kata ni bu? Siapa kata ni? Penduduk Antakya, Ahlul Qaryah tadi. Itulah ya. Ulang balik ayat 15. Qalu, mereka berkata, siapa mereka? Ashabul Qaryah, penduduk kampung tadi. Apa yang mereka kata? Kepada siapa? Kepada 3 orang Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Mereka kata apa? Ma antum, tidaklah kamu semua, wahai 3 orang yang mengaku Rasul, illa kecuali basyarun, manusia biasa. Misluna, mislu seperti kami, macam kami juga. Wama, dan tidaklah anzalar rahman, menurunkan oleh Allah Ta'ala yang maha pemurah itu. Mereka walaupun mereka syirik tapi mereka juga mengaku Allah Ta'ala Tuhan. Bezanya cumanya mereka mencirikkan Allah. Mereka kata Tuhan-Tuhan lain pun berkuasa juga. Patung pun berkuasa juga. Apa ni, berhala pun berkuasa juga. Itu mereka ni golongan musyrikin yang menyekutukan Allah. Mereka kata apa? Wama anzalar rahman, tidaklah menurunkan oleh Allah Ta'ala yang maha rahman min syai'in, daripada sesuatu apa pun. Mana ada Allah Ta'ala hantar Rasul, tak ada hantar apa-apa pun, tak ada turunkan apa-apa pun, pandai-pandai koma je kan. In antum illa takzibun, tidaklah kalian semua kecuali takzibun, kalian semua berdusta. Berdusta. Jelas ibu ayah, terjemahnya jelas? Okey. Sekarang kita masuk pula kepada tafsiran dia. Masuk pada tafsiran dia. Saya baca tafsiran dia ibu ayah ya. Ay qala ashabul qaryati lirrusuli as-salasati, berkata para penduduk kampung kepada 3 orang rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, antum misluna basyarun ta'kuluna at-ta'ama wa tamshuna fil aswaq. Kamu semua ni adalah manusia biasa macam kami. Kamu semua makan makanan, kamu semua berjalan kat pasar. Makanan apa yang kami makan, itu yang kamu makan. Apa yang kami berjalan kat pasar beli barang, kamu pun wahai Rasul, 3 orang Rasul mengaku Rasul ni berjalan kat pasar juga. Apa bezanya? Kamu ni manusia biasa macam kami, tak ada beza pun. Mereka duk kata macam tu. Famin aina lakum wujudu maziyatin takhtassuna biha alaina. Maka dari mana yang datangnya keistimewaan kamu ni yang melebihkan kamu daripada kami? Kamu sama macam kami, tak ada lebih. Mana ada Allah Ta'ala hantar Rasul? Mereka mendustakan 3 orang Rasul. Watad'una risalah, kamu mengaku Rasul pula tu. Wallahur Rahmanu lam yanzil ilaikum risalatan. Allah Ta'ala mana diturunkan kepada kamu sebarang risalah, sebarang kerasulan, tak ada. Wala kitaban mimma tad'un, apa benda kamu ni? Allah Ta'ala tak ada hantar Rasul pun. Kitab pun tak ada, tiba-tiba kamu mengaku Rasul. Padahal masa itu kalau kata Rasul, memang Rasul, mereka kena beriman. Ya. Wa yad'ihi ghairukum minar rusuli wa atba'uhum. Jadi mereka kata wama antum fima tad'una risalata illa kadhibun. Tidaklah kalian semua pada apa yang kamu dakwa daripada kerasulan itu
melainkan kamu berdusta saja. Kamu semua ni berdusta saja, tak lebih daripada itu. Nampak ibu ayah ya? Mereka tuduh apa? Pada Rasul ini berdusta. Special ibu ayah, special tengok ya. Cuba tengok hujung ayat 14. Hujung ayat 14, apa yang pada Rasul kata? Faqalu inna ilaikum mursalun. Ingat, ilaikum mursalun. Tanpa lam. Bukan ilaikum la mursalun. Ilaikum mursalun saja. Tengok ayat yang ke-16 pula nanti insyaAllah. Okay, tengok. Apa yang jawab, apa yang pada Rasul tadi jawab? Ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, mereka jawab. Siapa jawab ibu? Para Rasul jawab. Pasal tu kena tahu kembali pada siapa. Ayat 15 pun mula dengan qalu. Ayat 16 pun mula dengan qalu. Tapi qalu pada ayat 16 siapa ni? Qalu ni. Para Rasul 3 orang tadi yang menjawab. Maka mereka menjawab, para Rasul yang 3 orang tadi menjawab, Rabbuna, Tuhan kami. Okay. Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, tahu. Ya'lamu, tahu, daripada fi'il madhinya alima. Alima, mudhari'nya ya'lamu. Ibu ya, alima, ya'lamu, bab fa'akbar. Bab fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu. Sorry ya tadi. Okay. Bab fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Maaf tadi. Tekan. Jadi, alima ya'lamu maksudnya mengetahui. Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui. Tuhan kami tahu. Qalu, mereka kata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, tahu. Apa yang Allah Ta'ala tahu, Tuhan kami tahu. Inna, sesungguhnya kami. Cuba tengok. Ayat 16, inna ilaikum, ada tambah lam tak? Lam mursalun. Tadi ayat yang ke-14, inna ilaikum mursalun. Ayat 16, inna ilaikum lam mursalun. Apa bezanya ibu? Apa beza? Apa yang ditambah? Ayat 16 ditambah lam. Ayat ke-16 ditambah lam. Jelas ibu ya? Apa beza? Cuba ibu tengok ayat 14, apa terjemahnya? Ayat 16, apa terjemahnya? Ada tak ditambah pasti ke, sungguh ke, benar-benar ke? Berbanding ayat 14. Ada tak? Cuba tengok. Dah tulis terjemah ibu ya. Ada tak benar-benar ke, pasti ke, sungguh ke? Pada lam mursalun. Ibu Salamah punya sungguh. Pada lam tu tambah sungguh kan? Tadi asalnya mursalun saja Rasul yang diutuskan. Tapi kalau tambah lam mursalun, sungguh. Ataupun benar-benar. Ada terjemah benar-benar, ada terjemah sungguh. Itu apa terjemah pada lam saja. Lam, betul ke Azliza? Lam taukid, betul. Lam penegasan. Ibu-ibu perasan tak selama ni? Perasan tak? Ayat 16 ada lam tu. Nampak tak bezanya? Ayat 14 mursalun. Ayat 16 lam mursalun. Okay. Nak tanya ibu, siapa yang beza di antara mursalun dengan lam mursalun? Siapa yang ulang kaji dan siapa yang baru tahu? Yang baru tahu, komen baru tahu. Yang ulang kaji, komen ulang kaji. Saya nak tahu berapa ramai yang ulang kaji, berapa ramai yang baru tahu yang lam mursalun tu ada lam takkid, lam penegasan. Ramai ibu baru tahu. Oh, ulang kaji pun ada, baru tahu pun ada. Kebanyakannya ibu-ibu baru tahu. Ulang kaji pun ramai, alhamdulillah ibu. Jadi ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah ya. Rugi tak ibu ayah kita dah hidup lama, tapi kita baru tahu? Rugi tak? Jawapannya tak rugi. Allah Ta'ala tunjuk hari ni. Ibu-ibu mencari, ibu ayah mencari, Allah tunjukkan hari ni. Yang rugi adalah mereka-mereka yang perasan tahu. Yang rugi adalah mereka yang perasan mereka tahu tapi tak tahu. Tak nak macam tu ibu ayah. Saya dan ibu ayah kena buang perasaan macam tu. Buang perasaan kita ni dah tahu baca, dah tengok terjemah, dah faham, dah pandai. Tidak. Kita kena belajar satu persatu, word by word. Kalimah per kalimah. Belajar harfiah dia, buka sikit-sikit supaya kita faham. Nampak ibu, beza lam saja dah tukar makna dah. Beza lam tambah lam saja tukar makna. Jelas ibu ayah ya? Kena selalu ingatkan betul ibu ya.
Ibu baca Yasin hari-hari kan? Kita baca Yasin hari-hari, jadi kena faham lah maknanya. Okey. La mursalun, benar-benar Rasul yang diutuskan. Okay. Tengok tafsiran dia. Itu terjemah dia. Terjemah, qalu mereka berkata, iaitu para Rasul berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, dia tahu, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kamu semua, mursalun, benar-benar Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tengok tafsiran dia pula. Ay ajabathum rusuluhum as-salasatu qailina. Para Rasul untuk mereka tadi menjawab dengan berkata, Allahu ya'lamu anna rusuluhu. Allah Ta'ala maha mengetahui sesungguhnya kami ini adalah Rasul-Rasulnya. Ilaikum, kepada kamu semua. Allah Ta'ala lebih tahu. Kami ni memang Rasul Allah Ta'ala kepada kamu semua. Walaupun kami makan macam kamu semua, walaupun kami makan macam kamu semua, walaupun kami masuk pasar macam kamu semua masuk pasar, tapi kami ni memang diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Walau kunna kadzabatan alaihi lan taqama minna ashaddal intiqam. Lau kunna kadzibatan alaihim, kalaulah kami semua ni menipu, berdusta atas nama Allah, nescaya Allah Ta'ala akan balas kami dengan azab yang sangat pedih. Mereka nak menipu apa benda? Kalau menipu pun dapat azab yang sangat pedih, mengaku Rasul. Kami buat apa? Kami nak kena azab. Buat apa kami menipu? Kami memang Rasul. Kami tiga orang ni memang Rasul yang diutuskan pada kamu semua. Walakinnahu sayu'izzuna wa yansuruna alaikum. Kamu kata kami menipu, tak apa. Walakinnahu, tetapi Allah Ta'ala sayu'izzuna, akan memuliakan kami. Wa yansuruna, dan akan membantu kami alaikum. Allah Ta'ala akan memenangkan kami ke atas kamu semua. Wa sata'lamuna liman takunu aqibatud dar. Dan kamu akan tahu siapa yang akan dapat azab nanti. Kamu kata kami akan kena azab, kamu akan tahu nanti siapa yang kena azab. Okay. Okey, seperti mana firman Allah Taala dalam ayat surah lain, surah Al-Ankabut, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida, ya'lamu ma fis samawati wal ard, walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Katakan olehmu, wahai Muhammad, kafa billahi, cukuplah Allah Ta'ala, baini wa bainakum syahida. Allah Ta'ala menjadi saksi di antara aku dan di antara kamu semua, wahai orang-orang kafir yang mendustakan Allah Ta'ala. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di langit dan di bumi, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Walladzina amanu bil batil, dan orang-orang yang beriman dengan perkara batil, wa kafaru billahi, dan mereka kufur dengan Allah Ta'ala, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi tugas apakah dia tugas sebenar tiga orang Rasul tadi. Apa tugas sebenar dua orang ni apa? Allah berfirman ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Ada juga nafi dan isbat. Ada ma nafi dan ada illa isbat. Kenapa? Kerana orang kafir Quraisy, kerana penduduk Antakya melawan mereka dengan gunakan nafi isbat. Maka mereka jawab juga dengan nafi dan isbat. Apa nafinya? Ma, dan apa isbatnya? Illa. Jadi nak beritahu hanya saja itu saja. Faham tadi Bu ya? Hanya saja itu saja. Wa ma alaina, dan tidaklah alaina. Ibu buaya, kalau kita jumpa kalimah ala ni kadang-kadang, bukan semestinya, kadang-kadang makna ala ni memberi makna tanggungjawab. Alaina, dan tidaklah ke atas kami, maksudnya dan tidaklah menjadi tanggungjawab ke atas kami. Faham tak Ibu? Ala ni tengok pada konteks. Dalam konteks ayat ini, ala memberi makna, ala di sini memberi makna tanggungjawab. Tanggungjawab. Jadi wama alaina,
dan tidaklah menjadi tanggungjawab ke atas kami. Macam tu terjemahannya. Ibu-ibu faham macam tu ya? Sekarang ni cuba ibu terjemahkan apa alaina, terjemah alaina kat Quran terjemah ibu. Biasa kita terjemah alaina atas kami saja. Tapi tengok, apa terjemah Quran ibu ayah? Yang berlainan versi tu, berlainan cetakan tu, syarikat. Cuba tengok apa terjemah alaina. Nampak? Tugas kami lagi. Kewajipan, ada tugas, ada kewajipan. Tugas, kewajipan tu tanggungjawab ibu kan? Apa, ada tak terjemah lain? Tugas, kewajipan, atas kami. Okay, Ibu Asimah punya atas kami. Terjemah atas kami tu betul tapi tak tepat. Tepat kena bagi tahu kewajipan kami dan tidaklah kewajipan kami. Atau cantik Ibu Kukalsum, kewajipan ke atas kami. Boleh Ibu ya? Macam tu. Jadi Ibu ya, wa ma alaina, dan tidaklah menjadi kewajipan ke atas kami illa kecuali. Maksudnya kami tak wajib buat apa-apa kecuali, ada kecuali. Maksudnya benda ni yang kami kena buat. Hanya ini saja yang kami kena buat. Apa dia? Al-balaghu. Apa dia al-balagh? Al-balagh maksudnya menyampaikan. Apa dia al-balagh ibu? Terjemah ibu, al-balagh menyampaikan kan? Menyampaikan risalah al-mubin yang nyata. Al-balaghul mubin menyampaikan yang nyata. Okey. Menyampaikan kewajipan yang jelas lagi nyata. Okey ibu, al-balagh menyampaikan risalah Allah Ta'ala al-mubin yang jelas nyata. Al-mubin yang jelas nyata. Ibu ayah apa terjemah ibu ayah? Al-balaghul mubin? Tengok. Apa terjemah al-balaghul mubin? Tengok terjemah ibu ayah macam mana. Apa terjemah al-balagh al-mubin? Haji Nasir menyampaikan, nampak? Al-balagh menyampaikan. Haji Nasir copy paste terus tu kan, senang kita. Jadi al-balagh menyampaikan al-mubin yang jelas nyata. Okey, macam tu ibu. Jadi ibu ayah, saya nak kaitkan bahasa Arab sikit ya. Kalau satu orang budak yang dah sampai umur yang ditaklifkan, dipertanggungjawabkan dengan amal-amal agama yang fardu atas dia, maka dipanggil budak tu sudah apa ibu ayah? Baligh. Jadi berdasarkan ayat ini, al-balagh sampaikan, jadi baligh sampai umur maksudnya. Baligh maksudnya dah sampai umur. Pasal tu ibu ayah hati-hati ya, banyak sekarang ni budak-budak yang dah baligh tapi kita anggap diorang ni masih budak-budak dan tak dipertanggungjawabkan. Pasal tu anak-anak biasanya sekolah biasa lah. Yang sekolah biasa ni yang sembahyang fardu kita kena pantau, kadang-kadang kita tak pantau. Nak pula kalau bangun pagi lambat, nak kejarkan basnya apanya, kejarkan bas, sembahyang subuh tinggal, tak kisahlah budak lagi tak kisah. Umur dah 5 tahun umur dah darjah 5, dah darjah 6. Pasal tu lah ibu ayah, antara ibu ayah ni siapa yang ada anak ke cucu ke yang umurnya 10, 11, 12 yang belajar madrasah, terutama kalau dia perempuan, belajar madrasah, perempuan dan sekarang ni balik awal kan, belajar madrasah ataupun belajar asrama, yang mana mereka ni 5 waktu terjaga insya-Allah sembahyang. Untung sangat. Siapa yang ada 3 orang anak perempuan, dia dapat jaga sungguh-sungguh anak perempuan tu, dia dapat didik dengan agama. Suami isteri lah dapat didik anak tu dengan agama, insya-Allah syurga untuk dia. Amin ya Allah. Siapa yang ada anak macam tu, 3 orang perempuan paling kurang, jaga elok-elok, Allah Taala akan jaga dia insya-Allah di akhirat sana. Amin ya Allah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mana tadi? Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Itu terjemahan tadi, dan tidaklah alaina ke atas kami illa kecuali. Tidaklah ke atas kami kecuali, maksudnya tidaklah menjadi tanggungjawab ke atas kami kecuali al-balaghu menyampaikan risalah Allah al-mubin yang terang lagi nyata. Dalam ibu ayahnya insya-Allah. Itu terjemah. Tengok tafsiran. Ay innama alaina an nuballighakum ma arsalna bihi ilaikum. Ma ursilna bihi ilaikum. Hanya saja menjadi tanggungjawab ke atas kami untuk menyampaikan kepada kalian apa yang apa yang kami ni dihantar dengannya kepada kamu. Maksudnya kami dihantar kepada kamu untuk menyampaikan dakwah. Itu je tugas kami. Kami bukan nak kamu punya harta, kami bukan nak kamu punya pangkat, kedudukan.
Kamu punya apa saja dunia ni kami tak nak. Kami hanya diutuskan untuk menyampaikan saja. Bukan tugas kami untuk buat benda lain. Kamu punya urusan dunia, urusan-urusan dunia kamu uruskan sendiri. Kami tak nak ambil tahu. Kami tak nak campur. Kami bukan datang sini untuk ambil harta kamu, ambil kebun kamu, tak. Okay. Wala yajibu alaina illa tablighar risalati binahwin wadihin. Tidaklah menjadi kewajipan ke atas kami melainkan menyampaikan risalah Allah Ta'ala dengan contoh yang jelas, contoh yang nyata. Fa'iza istajabtum kan lakum sa'adatud darain. Kalau kamu terima dakwah kami, kamu terima kami punya seruan untuk beriman pada Allah, kamu akan bahagia dua negeri. Dunia pun kamu bahagia, akhirat pun kamu bahagia. Wa illam tujibu, tapi kalau kamu tak jawab, kamu tak terima dakwah kami, fasata'lamuna aqibata takdzibikum. Kamu semua akan tahu akibat daripada pendustaan kamu. Kamu tak nak beriman, kamu mendustakan aku, kamu mendustakan kami semua, kamu mendustakan Allah Ta'ala, kamu mendustakan adanya kehidupan lepas mati, kamu tak nak beriman dengan kami. Tak apa, kamu nanti tunggu di akhirat. Allah Ta'ala akan balas kamu semua. Jadi ibu ayah, syukur sangat pada Allah ibu ayah, kita ni Allah Ta'ala dah bagi Islam tanpa kita minta. Ada tak antara ibu-ibu yang belajar ni? Mu'allaf. Ada tak yang mu'allaf? Kalau ada, cuba komen saya. Ada tak yang mu'allaf? Rasanya tak ada ya? Tak ada. Kalau ada tu tahniah ibu ayah. Rasanya ibu ayah semua Islam daripada lahir lagi dah Islam. Syukur pada Allah Ta'ala. Ini ibu ayah, orang-orang yang belum Islam ni macam mana ni? Tengok orang Islam perangai macam sekarang ni macam mana ni? Kita dipertanggungjawabkan ibu ayah. Mudah-mudahan akhlak saya dan ibu ayah terjaga. Jadi asbab yang tak Islam masuk Islam. Tengoklah Ustaz Abilio tu. Ibu tengok Ustaz Abilio, dia bukan dakwah sangat pun. Dia tunjuk akhlak je. Dia tunjuk akhlak dia berperamai orang masuk Islam dapat hidayah. Dan jauh daripada Allah, kembali kepada Allah. Mereka-mereka yang tak Islam, puji Islam kata. Tengok Ustaz Abilio, barulah kami tahu Islam tu macam mana. Ustaz Abilio tak ada dakwah pun. Dia tunjuk akhlak je. Macam tu. Setuju tak ibu? Ustaz Abilio tu contoh yang baik. Kalau tak setuju tak apalah. Dan saya setuju tu. Ustaz Abilio tu adalah hadiah Allah Ta'ala untuk kita orang Malaysia. Ustaz Abilio itu hadiah Allah Ta'ala untuk kita orang Malaysia. Untuk sangat kita ada orang macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Lebih boyah yang dirahmati Allah. Ketika itu juga, dalam tafsir, fa'inda zalika haddadahum ahlul qaryah. Penduduk kampung tadi telah memberi warning pada Rasul yang diutuskan. Penduduk kampung bagi warning. Bagi warning. Berapa dah ni? 10 suku dah. 10 suku dah, ibu ayah. Malam ni boleh tak kita sambung sikit lagi dalam habiskan satu ayat ni, boleh tak? Pasal jarang lah surah Yasin kita buat. Boleh tak ibu? Habis sikit lagi. Boleh Okey. Satu ayat lagi boleh dalam 15 minit insya-Allah. Siapa yang tak boleh ibu boleh left lah. Kalau tak boleh tak dapat juga ada urusan, dah janji dah 10 suku nak pergi makan sate kajang. Ibu Maslina punya sate ke? Kan? Boleh lah, tak apalah. Boleh tengok. Tu kan. Tapi kalau siapa kelapangan boleh sampai habislah insya-Allah. Firman Allah Taala ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Subhanallahul azim. Qalu, mereka kata, inna, sesungguhnya kami. Siapa mereka kata ni bu ayah? Siapa mereka? Penduduk kampung tadi kata. Okey. Inna, sesungguhnya kami tatayyarna. Apa dia maksud tatayyarna ibu ayah? Tatayyarna ni bernasib malang. Kami bernasib malang daripada tatayyara. Tatayyara. Nampak tak? Tatayyara. Fi'il madinya ada 5 huruf. Tatayyara.
Tatayyara yatatayyaru. Tatayyara yatatayyaru. Begitu. Ibu ayah, kalimah tatayyara ni ada 3 huruf utama. Apa agak-agaknya ibu ayah? Apa 3 huruf utama tu? Tatayyara. Ta, ya, ro. Ta, ya, ro. Tair. Apa dia tair ibu? Apa dia tair? Apa ibu? Tair. What is the meaning of tair? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Betul ibu. Tair no idea ibu Kursi. Tair maksudnya burung. Maksudnya burung ibu ya. Tair burung. Jadi ibu ya, apa kena mengena burung pula dengan nasi malang ni? Dulu masa zaman dulu orang Arab di antara cara mereka nak apa kita kata untuk menilik nasib dia orang guna burung. Burung merpati lah kalau tak silap. Dia baling burung tu, kalau burung tu pergi ke kiri, maksudnya nasib buruk. Kalau burung tu pergi ke kanan, nasib baik. Pergi ke kiri, tangan saya lah. Ke kiri saya ni, nasib malang. Maka daripada situ digunakan kalimah tatayyara. Tatayyara ni maksudnya bernasib malang. Jadi kalau kami bernasib malang, tatayyarna. Tasrif ibu tengok saya tasrif dia. Tatayyara, tatayyara, tatayyaru, tatayyarat, tatayyarata, tatayyarna, tatayyarta, tatayyartuma, tatayyartum, tatayyarti, tatayyartuma, tatayyartunna, tatayyartu, tatayyarna. Gitu. Jadi inna tatayyarna fi'il madhi kotak 14. Kami bernasib malang. Bikum, bi itu terjemah kerana. Bi di sini tak terjemah dengan, terjemah kerana kamu semua. Betul tak ibu ayah terjemah bi itu kerana kamu semua? Kalau terjemah kerana betul. Kalau terjemah dengan pun boleh tapi kurang tepat. Apa terjemah bikum ibu ayah? Ada tak kerana ke ataupun dengan? Cuba ibu tengok terjemah ibu apa? Bikum. Nampak tak? Kerana. Ada terjemah dengan ya? Ibu ni tulisan dengan sebab. Pun boleh dengan sebab. Yang pentingnya ada sebab. Sebab ke dengan sebab. Kalau dengan saja tak cantik. Kalau dengan kamu saja tak cantik. Kalau dengan sebab terbaik. Kalau sebab saja pun boleh. Disebabkan boleh. Masya Allah. Tabarakallah ibu ayah ya. Nampak tak? Beza terjemah tapi kita boleh faham maknanya pasal kita faham kaedah tadi. Di ba di sini ibu ayah huruf jar dan huruf jar ba ni ada banyak maksud. Ni maksudnya ba ni ba di ta'lil. Saya tulis. Apa dia ta'lil? Ta'lil ni sebab. Ta'lil sebab. Ba ni ba ta'lil nama dia. Ba ta'liliyah sebab. Okey. Mereka berkata sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Pasal apa? Nanti kita baca tafsir lah. Ya. La illam tantahu. Ibu ayah. Tengok kalimah tantahu dulu. Tantahu daripada intaha. Intaha begini. Okay. Intaha. Intaha mudhari'nya yantahi. Yantahi begini. Intaha yantahi. Maksud intaha yantahi maksudnya berhenti ataupun habis ataupun tamat. Okey, intaha yantahi maksudnya habis ataupun tamat. Ya. Berhenti pun boleh. Jadi ibu ayah, untuk fi'il mudhari', untuk memberi makna kamu semua mula dengan apa? Ibu ayah kotak 9 kan mula dengan apa? Mula dengan ta, belakangnya tambah apa? Tambah waw nun begitu. Mula dengan ta, belakang tambah waw nun. Jadi kalau yantahi, kotak pertama yantahi, kotak yang 9 jadi tantahuna. Tantahuna gitu. Okey. Jelas ibu ayah? Kemudian ibu ayah bila masuk, ibu ayah tengok kotak 9 kotak warna apa ibu ayah? Kotak 9 kotak warna apa? Ibu ayah? Fi'il mudhari' kotak 9 tu warna apa? Cuba tengok nota 16. Tengok nota 16, mustawa 1. Kotak 9 tu warna apa saya warnakan ibu? Warna putih ya. Kotak 9 tu warna putih. Mesti ada sebab ya. Ibu-ibu buka nota 26. Buka nota 26, mustawa 1 nota 26, perkataan lam. Perkataan lam nota 26 ibu. Cuba tengok kotak 9, apa jadi pada kotak 9? Kita buang nun tu. Saya bagi kotak 9, lam taf'alu. Betul? Betul tak ibu? Lam taf'alu. Betul kan?
Asalnya taf'aluna. Asalnya taf'aluna. Tapi bila masuk lam, buang nun belakang. Jadi lam taf'alu. Begitu juga dekat sini. Asalnya tantahuna. Tantahuna. Bila masuk lam, dibuang nun. Jadi lam tantahu. Begitu. Boleh buat ya? Dibuang nun dan digantikan dengan alif belakang. Lam tantahu, kamu semua tidak berhenti. Saya ulang ibu, lam tantahu, kamu semua tidak berhenti. Kemudian sebelumnya ada in tak? Ada in tak ibu sebelumnya? Lam lain. In lain. Lam tantahu lain. Yang kita kata lain tu lam yang beri atas tu, la tu kalimah lain. In kalimah lain. Maka lain ada dua kalimah. Lain tu dua kalimah. Lam dengan in. Kemudian lam tantahu, lam tu nafi. Lam nafi. Maka la, in, lam. Tiga kalimah tu. Okay. Jadi kalau tantahuna, bila masuk lam, jadi lam tantahu. Sebelum lam tantahu ada apa ibu? Ambil in dulu. Ambil in. Jadi in lam tantahu, sekiranya kamu semua tak berhenti, mereka mengugut ni. Sekiranya kamu semua tak berhenti, tapi tak puas hati lagi, mereka nak ugut sungguh-sungguh, maka didatangkan lam. La illam tantahu, sungguh, kami warning ni, sungguh. Kalau kamu semua tak berhenti buat dakwah, kalau kamu semua tak berhenti ajak kami pada Allah, kamu semua tak berhenti ajak kami mengaku kamu untuk Rasul, nampak tak ibu? Bila tambah lam tadi tu nampak tak ugut tu sungguh-sungguh? Ibu nampak ke tak nampak? Dengan tambah lam pada lain, nampak tak mereka ugut sungguh-sungguh? Ke nampak biasa je? Nampak ibu? Hanya dengan lam sahaja ubah makna. Tambah lam saja makin kuat makna ayat tu. Bukan mereka kata illam tantahu, kalau kamu semua tak nak berhenti. Tapi la illam tantahu. Sungguh kalau kamu tak nak berhenti, itu dia punya nada. Nada, contohlah. Yalah saya ni lah. Apa ni muka macam ada muka pelakon sikit kan. Gurau. Contohlah kalau apa? Kalau berlakon jadi penduduk kampung, jadi macam mana? Mereka kata, kan, ambil mood, kan. Inna tatayyarna bikum. Kami ni nasib malang pasal kamu lah. Kami ni nasib malang pasal kamu lah. Mereka tunjuk pada tiga orang Rasul. La illam sungguh kalau kamu semua tak nak berhenti dakwah, sungguh kalau kamu tak nak berhenti dakwah, tu dia punya warning tu, warning keras. Kenapa keras? Kerana ada lam tadi tu. Macam ibu hidup tak lakonan saya ni. Boleh faham tak lakonan saya tadi tu? Membayangkan watak penduduk kampung tadi. Boleh ibu ya? Itu nada dia lebih kurang macam tu lah ibu ya. Oh terbaik Ibu Saedah, bolehlah saya masuk pergi. Allah tak berapa keruk Ibu Asimah. Tak nampak ganas ya? Tak apa. Kalau nampak ganas, tambah parut sini. Ibu ayat tak bergurau ya. Lanarjumannakum. Ini perlukan lanarjumannakum, layamassannakum minna azabun alim. Ini perlukan detail terjemah, tapi masa dah lewat, dah 10.30 dah ibu, cukuplah ya. Sambung besok pagi kita tak ada perbahasan sorof, nak tak besok pagi? Perbahasan sorof pagi tu kita tukar dengan tafsir sambungan ni, nak tak? Surah Yasin sambungan tafsir besok, nak tak? Pagi insyaAllah ibu ayah ya. Siapa yang dapat lah, siapa yang tak dapat, ikuti dia punya ulangan dekat YouTube yang Haji Nasir upload insyaAllah. Boleh ibu ya, ingatkan saya ya insyaAllah. Doakanlah saya sihat besok insyaAllah. Yang panjang umur insyaAllah. Ibu ayah setakat ini saja, minta maaf ibu ayah segala kekurangan, minta maaf. Ibu Kusima, terima kasih Ibu Kusima, terima kasih Ibu Kusima daripada Batu Gajah. Ada juga malam ni alhamdulillah. Okay, ibu ayah masya-Allah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Wa iyyakum ibu semua, afwan dan sama-sama. Ramai-ramai baca sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.